Rundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP bersama-sama dengan Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan dan juga New Zealand bermula pada November 2012. Dan pada petang ini, Bualbis akan membicarakan tentang topik RCEP alternatif TPPA bersama-sama dengan tetamu yang berbahagia Datuk Isham Ishak, Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri selepas ini. Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, yang berbahagia Datuk Isham Ishak bersama-sama dengan kita pada petang ini. Baik Datuk, sebelum kita masuk kepada topik RCEP ini sendiri, kita tahu sebelum ini tentang TPPA dan ingin kita ketahui perbezaan daripada antara TPP dan juga RCEP ini. Bagaimana Datuk? Terima kasih Akmal. TPP dan RCEP ni sebenarnya adalah dua perjanjian yang berbeza lah. Satunya TPP ni adalah di mana kita negara-negara yang menjadi ahli dalam TPP ini adalah daripada negara-negara yang menjadi ahli APEC, ya. Dan terdapat 21 ekonomi dalam APEC dan 12 ekonomi daripada negara APEC bersatu untuk menjayakan satu rundingan yang dinamakan TPP. Jadi matlamat TPP dan RCEP adalah sama, iaitu menjadikan rantau ini satu rantau yang dinamik untuk pelaburan dan juga perkhidmatan dan juga perdagangan barang-barang. Jadi dua-duanya at the end game juga adalah sama untuk mendapat fasilitasi perdagangan untuk memudahcarakan peniaga-peniaga kita untuk menjalankan perniagaan dengan lebih bebas dan lebih mudah. Baik, dan kalau kita lihat kembali pada tahun 2016, daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad pernah berkata bahawa rundingan RCEP ini akan dimuktamadkan pada akhir 2016 dan juga yang terbaru akan dimuktamadkan pada akhir 2017. Jadi bagaimana kita lihat tentang cabaran untuk memuktamadkan RCEP ini, Datuk? RCEP ni sebenarnya adalah satu rundingan di mana kita meningkatkan rundingan ASEAN campur satu. ASEAN campur satu. Dengan China, dengan Australia, dengan New Zealand dan negara-negara lain. 16 negara. 10 negara ASEAN bersama 6 lagi rakan-rakan negara ASEAN yang kita rundingkan ini, ya. Jadi memang kita telah tetapkan pada tahun 2012 di mana kita bersetuju untuk menjalankan rundingan RCEP ni. Kita bersetuju untuk memutamatkan rundingan ini pada tahun 2015, penghujung 2015. Kemudian rundingan ini telah berlarutan sedikit sebab terdapat perbezaan dari segi pembangunan ataupun level of development antara negara-negara ini. Dan apabila kita selami rundingan yang kita adakan, memang terdapat beberapa masalah yang timbul, terutama ni dari segi ambition negara-negara yang berada dalam RCEP ini, ya. Sepatutnya kita muktamadkan tahun 2015, kemudian tahun 2016 dan pada tahun ni pada minggu lepas kita ada mesyuarat Senior Economic Official Ekonomi ASEAN. Dan kita bersetuju untuk mencuba untuk memutamatkan rundingan tersebut pada hujung tahun ini. Kita dah menjalankan rundingan ini pada lebih 4 tahun dan terdapat momentum. Dah ada 2 bab yang telah dimutamatkan dan kita ada bab-bab yang lain. Sekarang ini dah ada momentum, saya rasa kita lebih yakin pada tahun ini kita dapat memutamatkan rundingan tersebut. Jadi maksudnya cabaran untuk kita buat TPP dengan juga RCEP berbeza cabaran yang kita hadapi. Ya, kalau dari segi cabaran tu untuk RCEP tu mungkin saya tak dapat nak gambarkan sebab dia masih dirundingkan. Baik. Tapi dari segi cita-cita dan ambition, TPP tu kita lihat lebih tinggi cita-citanya berbanding dengan RCEP. Dalam RCEP kita tidak ada bab-bab yang dirundingkan dalam TPP. Contohnya seperti perolehan kerajaan, labor dan environment, buruh dan juga environment. Bab-bab ni adalah satu bab-bab yang sensitif dan mempunyai kontroversi, mereka tidak ada dalam RCEP sendiri. Ya. Baik, menarik itu. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ini, ketika ini kita ingin, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana situasi terkini RCEP dan juga adakah dia akan dilaksanakan seperti mana dirancang tadi itu, serta persediaan Malaysia untuk menghadapi ataupun memuktamadkan RCEP ini kepada semua penonton, Datuk. Okey, terima kasih, ya. Jadi RCEP ni sebenarnya adalah satu rundingan yang
dapat memberikan manfaat yang sangat besar terutamanya kepada peniaga-peniaga kita untuk mendapatkan akses pasaran yang lebih besar ya. Dalam RCEP ni bilangan penduduk dia dalam 16 negara ni ada 3.3 bilion penduduk. Jadi bayangkan jumlah akses pasaran yang sangat besar untuk produk-produk kita menembusi negara-negara yang berada dalam rundingan ini ya, semua 16 negara. Jadi 3.3 bilion ni hampir setengah daripada penduduk dalam dunia ni ya. Jadi itu merupakan satu advantage yang sangat besar untuk kita cuba memuktamadkan rundingan ini. Terutamanya bila kita sedar pada masa ini bahawa TPP sekarang ni mempunyai sedikit masalah di mana Amerika telah menarik diri. Jadi kepentingan untuk kita memuktamadkan RCEP ni adalah sangat pentinglah, prioriti kita untuk kita muktamadkan. Malaysia juga terkesan dengan penarikan diri Amerika Syarikat daripada TPP. Selepas 5 tahun kita rundingkan TPP ni, banyak yang kita belajar dan kita akuilah bahawa bila kita buat analisis daripada dua laporan yang kita buat, dan laporan tersebut menunjukkan bahawa TPP ni mempunyai banyak manfaat bukan sahaja kepada rakyat kita, juga kepada rakan-rakan kongsi dalam TPP. RCEP juga kita telah mengadakan satu analisa kita dah ada 2 report untuk menganalisis kebaikan yang akan diwujudkan melalui RCEP. Jadi kita tidak merundingkan RCEP ni secara membabi buta Kita dah ada sokongan daripada analisa yang telah dibuatkan daripada tahun 2006 sehingga tahun 2009, dan kita dapati bahawa analisa menunjukkan bahawa RCEP ni banyak memberi manfaat kepada peniaga-peniaga kita. Maksudnya Malaysia sudah bersedia untuk menerima RCEP ini? Ya. Kita memang bersedia untuk menerajui bagi memuktamadkan rundingan RCEP ni sebab ia adalah kesinambungan daripada ASEAN ASEAN untuk memuktamadkan AEC ataupun ASEAN Economic Community yang telah dilancarkan pada 31 hari bulan Disember 2015 di Malaysia. Pada tahun tersebut kita host, dan kesinambungan daripada itu mewujudkan satu komuniti ekonomi yang lebih maju dan lebih progresif. RCEP lah merupakan tool yang akan memajukan lagi agenda pembangunan AEC ini. Bagaimana kita lihat RCEP ini sebagai satu platform ataupun menjadi lubuk perdagangan baharu bagi menggantikan FTA ataupun TPP ini sendiri, Datuk? Jadi sebagai yang saya maklumkan tadi, ini merupakan satu kesinambungan daripada agenda ASEAN untuk menjadikan rantau ini lebih dinamik dari segi pergerakan produk-produk kita, perkhidmatan dan juga menarik pelaburan ke RCEP. Jadi kita ada beberapa kebaikan. Pertama ialah fasilitasi perdagangan. Apabila kita menyelaraskan peraturan-peraturan custom seumpamanya sebagai contoh, produk-produk kita bila kita ekspor atau kita import lebih mudah untuk pergerakan produk, perkhidmatan ataupun pelaburan itu di antara kalangan 16 negara itu. Apabila fasilitasi ini berlaku, bermaksud kos untuk kita melaksanakan perniagaan akan dapat menurun. Kedua, pelabur-pelabur dari luar negara akan melihat rantau ini sebagai satu lubuk di mana terdapat banyak-banyak opportunity untuk mereka melabur di rantau ini dengan bilangan penduduk sebanyak 3.3 bilion. Itu merupakan satu tarikan yang luar biasa untuk mereka menjadikan rantau ini sebuah rantau yang baik untuk mereka melaksanakan perniagaan. Peniaga kita sendiri bersedia untuk mengeluarkan produk mereka untuk pasaran ASEAN. Tapi semuanya kita akan jawab selepas ini, Datuk, dan juga kita ingin mengetahui dengan kemasukan negara China sendiri menjadikan satu ancaman ataupun kerjasama yang baik. Jadi untuk saudara, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Malaysia masih lagi bersama-sama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Isham Ishak, Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Baik, Datuk, tadi tentang produk Malaysia ini, sudah bersediakah kita ataupun peniaga-peniaga, pengusaha untuk membawa produk itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi untuk dipasarkan, bersaing dengan negara-negara ASEAN? RCEP ni sebenarnya merupakan satu visi yang kita telah perhatikan dah lama dah. Malaysia ni telah menjadikan ASEAN satu platform
untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga kita, pengusaha-pengusaha kita bersedia untuk go to the next level, meningkat kepada tahap yang seterusnya iaitu peringkat global. Baik. Jadi apabila kita berdagang dalam negara ASEAN, kita sudah jadikan platform ASEAN sebagai satu platform yang memudah cara dan menyediakan mereka untuk ke peringkat global. Jadi ASEAN ni sebenarnya telah berjaya untuk menyediakan mereka. Sebenarnya kita jadikan ASEAN ni sebagai kita punya domestic market yang lebih besar. Jadi dengan RCEP ni sebenarnya sepatutnya tidak menjadi masalah sebab negara-negara yang menjadi ahli dalam RCEP adalah negara-negara yang kita sudah mempunyai FTA sebelum ni. Kita dah ada FTA campur satu dengan China, dengan Korea, dengan Australia, dengan New Zealand. Jadi kita sudah ada platform yang sebelum ini tersedia untuk membina daya upaya syarikat-syarikat kita untuk bersaing on the next level. Bermaksud semua negara yang terlibat dengan RCEP ini telah mempunyai FTA? Ya, dengan ASEAN. Dengan ASEAN. Kecuali mungkin negara China? China mungkin dia tak ada bilateral FTA antara Malaysia, China dengan India. Baik. Jadi ini merupakan salah satu platform yang wujud untuk mengadakan satu FTA lah antara China dengan India melalui RCEP ini. Ya. Jadi Akmal pun cakap pasal ancaman. Jadi kita pun dah ada ASEAN China dan Malaysia China punya FTA. Kita tahu bahawa negara China atau memberi satu saingan yang hebat kepada peniaga-peniaga bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara. Tapi dengan RCEP ini bagaimana cabaran dan juga saingan itu dapat seiring? Ya. Dari segi cabaran ni mungkin dari segi competition lah. Competition untuk meningkatkan kualiti ataupun mutu produk kita menggunakan platform ini. Ya. Dari segi daya saing juga kita perhatikan bahawa produk-produk kita banyak syarikat-syarikat SME kita telah berjaya dalam ASEAN, contohnya syarikat Ramly Burger merupakan antara satu syarikat yang sangat berjaya. Kita juga ada syarikat Bangi Kopitiam yang mempunyai lebih 83 restoran mereka di Indonesia. Jadi syarikat-syarikat Malaysia telah menggunakan ASEAN untuk berkembang to the next level. Jadi dalam RCEP ni satu daripada daya tarikannya ialah kita boleh menggunakan raw material antara kesemua 16 negara ini untuk meningkatkan lagi kualiti produk kita dan perkhidmatan produk kita. Baik, itu satu kelebihan, satu manfaat kepada peniaga dan juga seluruh negeri ataupun negara yang terlibat dengan RCEP ini kan Datuk? Ya. Baik, jadi kalau kita lihat sendiri tentang peniaga, usahawan dan juga sebagainya, antara sektor yang akan menikmati limpahan ekonomi kesan pelaksanaan RCEP ini sendiri, Datuk? Jadi sektor-sektor yang akan mendapat lebih manfaat adalah terutamanya dari segi produk lah, dari segi barangan produk. Jadi mereka sebagaimana saya maklumkan dalam RCEP ni kita akan merendahkan kadar tarif untuk kita ekspor produk-produk kita. Mungkin dalam ASEAN campur satu tu kita dah ada kadar tarif tertentu, tetapi mungkin antara FTA itu produk-produk yang kita tawarkan itu tidak komprehensif. Tapi dalam RCEP kita cuba untuk mendapatkan lebih coverage untuk lebih banyak produk untuk diturunkan kadar tarifnya supaya kita mengekspor pada kadar 0% ataupun kadar 0% lah. Jadi ini sebenarnya dapat meningkatkan, dengan harapan dapat meningkatkan ekspor jualan produk kita lah. Okay. Kalau kita lihat dari sudut kedudukan ekonomi atau pembangunan ekonomi negara dengan pelaksanaan ataupun memuktamadkan RCEP ini, dari sudut itu bagaimana? Dalam tempoh berapa tahun kita akan nampak hasil ataupun peningkatan ekonomi negara? Contohnya lah macam FTA Malaysia-Turki ya. Baik. Dalam tahun pertama saja pelaksanaan FTA antara Malaysia-Turki, peningkatan perdagangan kita dengan Turki telah meningkat lebih 7 kali ganda. Ya. Jadi itu merupakan satu advantage lah kepada negara kita. Jadi kita mempunyai strategi-strategi tertentu lah untuk memastikan supaya apabila RCEP ni dimuktamadkan, peniaga-peniaga kita akan dapat menikmati limpahan daripada kebaikan yang wujud. Jadi bagi peniaga-peniaga kita menikmati apa yang diwujudkan dalam RCEP ni, MITI dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam rundingan ini perlu untuk membuat lebih banyak outreach, memberitahu kepada pihak-pihak berkepentingan ataupun stakeholder termasuk peniaga-peniaga, NGO dan entrepreneur usahawan kita mengenai apa yang dapat dinikmati dalam RCEP ini. Ini adalah satu usaha yang perlu diteruskan. Baik.
Saya tertarik dengan Datuk, kenyataan Datuk tentang peniaga-peniaga yang akan mengembangkan perniagaan mereka. Tapi bagaimana pula dengan peniaga-peniaga kecil, IKS, adakah akan memberi manfaat kepada mereka? Ya. Jadi dalam TPP pun kita telah belajar ya, antara pihak yang akan mendapat manfaat yang paling banyak daripada TPP adalah pihak-pihak pengusaha kecil dan sederhana ataupun SME ya. Sebab itulah dalam TPP kita ada satu bab khas untuk SME. Jadi dalam RCEP pun kita ada satu bab khas untuk SME untuk memastikan bahawa mereka tidak dipinggirkan daripada perjanjian ini dan mereka dapat menikmati bukan saja akses pasaran yang lebih baik tetapi program-program daya upaya membina diri mereka supaya mereka dapat bersedia dan bersaing dalam RCEP ini. Sejauh mana penerimaan peniaga-peniaga kita terhadap RCEP ini, Datuk? Melihatkan daripada segi kontroversi lah. Baik. Jadi sebab kita bandingkan dengan TPP kan, masih belum reda lagi tentang isu itu, kontroversi itu. Kemudian timbul pula tentang RCEP ini. Satu cara yang telah kita lakukan dalam TPP adalah membuat analisa lah mengenai kebaikan yang akan dinikmati oleh SME ya. Di Malaysia saja 98.3% daripada syarikat Malaysia ada SME. Mereka adalah tulang belakang ekonomi kita dan kita tidak boleh pinggirkan mereka. Keutamaan harus diberikan kepada SME. Sebab itu dalam RCEP, keutamaan kepada SME sangat diutamakan oleh semua negara-negara yang berada dalam RCEP. Baiklah, banyak lagi yang kita akan bincangkan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Isham Ishak, Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan topik kita pada petang ini tentang RCEP alternatif kepada TPPA. Dan juga untuk anda, jangan ke mana-mana, ikuti prestasi papan dagangan bursa dan tukaran mata wang asing untuk hari ini. Setia bersama-sama dengan BIS Malaysia. Baik Datuk, kalau kita lihat tentang RCEP ini ataupun mana-mana perjanjian, mungkin kita ada melihat kembali ataupun kita perlu menilai semula dalam tempoh yang tertentu. Bagaimana dengan RCEP ini? Adakah tempoh-tempoh tertentu yang dibuat yang telah pun dimuktamadkan? Ya. Rundingan RCEP ni adalah sama dengan rundingan-rundingan FTA yang telah kita adakan sebelum ni. Baik.
Ya, cuma RCEP ni kita katakan dia sebagai satu living document lah. Dan dia tidak statik. Apa yang kita setuju hari ini akan berkekalan selama-lamanya, itu tidak Betul. dalam RCEP lah. Sebab terdapat perbezaan dari segi level of development negara-negara yang merundingkan RCEP ini. Jadi kita perlu ada elemen pembangunan, development element dalam RCEP ni untuk kita memberi ruang kepada negara-negara yang kurang maju ataupun yang masih dalam peringkat meningkatkan kemajuan mereka untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh RCEP ni lah. Jadi dari segi review kita akan masukkan elemen di mana selepas sampai beberapa tahun kita akan membuat kajian semula, review keseluruhan rundingan RCEP ni, sama ada kita nak memasukkan bab-bab baru yang tidak kita masukkan sebelum ini. Maksudnya mengikut kesesuaian keadaan itu, situasi semasa itu. Yes. Cuma sebelum kita masukkan bab-bab ni dalam RCEP ni masih konsensus Apa-apa yang kita persetujui mestilah persetujuan bersama, sama macam TPP. Jadi sebelum kita masukkan apa-apa elemen baru, kita semua 16 negara ni harus bersetuju dengan apa yang kita nak masukkan. Kemudian dari segi coverage ataupun lingkupan perkara-perkara yang kita masukkan, contohnya dari segi tarif mungkin kita tidak dapat memutamatkan 100% lingkupan tarif, tetapi dalam masa beberapa tahun kita akan meningkatkan lingkupan tarif itu untuk cover 100% produk-produk yang kita ada. Jadi dia terdapat development stage lah dalam RCEP ni untuk memastikan mereka yang merunding dalam RCEP ni rasa ada comfort level yang RCEP ni adalah bukan satu rundingan yang amat menekan berbanding dengan TPP dahulu lah. Baik. Jadi boleh Datuk kongsikan bersama dengan kita semua tentang jumlah dagangan Malaysia, mungkin negara-negara lain yang menyertai RCEP ini, Datuk? Ya. Sebagaimana yang saya maklum tadi, dengan jumlah bilangan penduduk 3.3 bilion. Betul. Dan dalam RCEP ni kita mempunyai dua negara yang sangat besar, contohnya besar. India dan juga China. Betul. Dengan Republik China pada tahun 2016 perdagangan Malaysia dengan Republik China adalah sebanyak 240 bilion ringgit. Dengan India pula lebih kurang 48.7 bilion ringgit. Tapi bila kita rangkumkan ke semua 15 negara RCEP ni, jumlah dagangan Malaysia dengan negara RCEP ni pada tahun 2016 adalah sebanyak 920 bilion, hampir 1 trilion. Jadi kalau kita lihat perdagangan ni semakin lama semakin meningkat. Jadi kita lihat bahawa RCEP ni juga akan mempunyai jumlah dagangan yang semakin lama semakin meningkat. Jadi terdapat banyak kebaikan-kebaikan dan peluang-peluang lah untuk syarikat kita berkembang dan memajukan lagi usaha-usaha untuk meningkatkan produk-produk mereka dalam RCEP ini. Baik, Datuk. Kalau kita lihat kembali semula tentang pelaksanaan RCEP, memuktamadkan RCEP ini, adakah peniaga-peniaga dari negara-negara terlibat dalam RCEP boleh berniaga ataupun boleh menjalankan perniagaan mereka di negara-negara yang terlibat dengan RCEP ini? Ya. Dalam RCEP ni ada elemen-elemen yang core lah. Contohnya ialah trade in goods. Baik. Iaitu produk-produk, barangan, kemudian perkhidmatan dan juga pelaburan. Dari segi pelaburan ni kita akan memastikan bahawa environment pelaburan dalam RCEP ni memudah carakan untuk kita membuat pelaburan di dalam negara-negara ini. Tidak ada rintangan-rintangan bukan tarif. Ini merupakan satu aspek yang juga ditekankan dalam RCEP, sebab apabila kita menurunkan kadar tarif kita, Baik. Negara-negara yang teracam akan mengadakan satu lagi halangan, iaitu yang kita namakan halangan bukan tarif. Dan ini merupakan satu isu yang juga sangat besar yang dihadapi terutamanya oleh syarikat-syarikat pengusaha kecil dan sederhana. Betul. Contoh-contoh halangan bukan tarif ni adalah dari segi contohnya standard lah. Kalaulah kita nak mengeksport produk kita ke negara lain dan negara tersebut mengenakan standard yang lebih tinggi daripada apa yang telah kita setuju, maka ini merupakan satu halangan. Jadi kalau katalah kita nak ekspor produk ni ke negara China dan negara China meletakkan syarat-syarat yang bukan tarif. Jadi syarikat pengusaha kita terpaksa membuat
meningkatkan kos mereka untuk memastikan produk mereka mencapai standard tersebut. Jadi itu kerana tidak adil. Jadi perlulah RCEP ni kita setuju bahawa environment pelaburan kita itu predictable. Kita tahu bahawa dalam masa 15 tahun ini suasana pelaburan adalah stabil dan mempunyai peraturan tertentu yang boleh kita ikuti, ya. Satu lagi perkara yang patut usahawan kita ambil perhatian ialah bila berlaku pertelingkahan lah. Masalah-masalah ini perlu diatasi. Dan RCEP menyediakan platform yang tertentu untuk memastikan bila berlaku pertelingkahan kita dapat atasinya. Itu dia menariknya tentang perbincangan topik kita RCEP alternatif TPPA. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Isham Ishak, Timbalan Ketua Setiausaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Juga terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia pada petang ini. Menarik esok dalam Bual BIS bersama tetamu Dato' Ravindran Palanipan bagi membincangkan topik bukan hanya TPPA. Dan juga kami buka cadangan kepada anda, kami mengalu-alukan cadangan untuk anda bagi topik Bual BIS bagi hari-hari yang berikutnya menerusi laman sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram kami. Sebarang pertanyaan dan maklum malas, anda juga boleh layari Facebook, Twitter dan Instagram BIS Malaysia seperti tertera. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.